Sebutkan kata Anas bin Malik, kana ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam iza talaqau tasafahu. Kata Anas bin Malik, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam iza talaqu, bila mana mereka bertemu, iza talaqu, para sahabat Nabi apabila mereka bertemu, tasafahu, mereka akan saling berjabat tangan. Wa iza qadamu min safar, dan bila mereka pulang dari safar, bertemu daripada satu permusafiran yang panjang, lama tak jumpa, ta'anaqu, maka mereka akan berpeluk-pelukan. Hadis riwayat At-Tabarani. Maka ini menunjukkan kaedah bahawa sunnah bila bertemu orang, kita jabat tangan, kita bersalam. Itu sunnah. Bertemu orang, kita jabat tangan, itu sunnah. Manakala peluk bila lama tak jumpa, setiap hari lepas sembahyang peluk, itu bukan sunnah. Itu adalah bid'ah, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Sunnah ialah sebagaimana kata Anas bin Malik, kana ashaban Nabi SAW iza talaqu tasafahu. Para sahabat Nabi SAW apabila mereka bertemu, mereka akan berjabat tangan, bersalam. Wa iza qadamu min safar, dan bila mana mereka pulang dari musafir yang panjang, daripada musafir lama tak jumpa, ta'anaqu, maka barulah mereka akan berpeluk-pelukan. Hadis riwayat At-Tabarani dengan sanad yang sahih. Maka kata para ulama, kita kalau jumpa hari-hari ini, kita salam saja cukup, salam. Manakala kalau kita pulang dari musafir atau lama tak jumpa, barulah berpelukan. Para ulama berbahas tentang kaifiat salam, macam mana nak salam ni. Maka menurut para ulama, sebahagiannya mengatakan bahawa maksud al-musafahah sebagaimana maksud fil lughah, kama jaa fil lughah, sebagaimana maksud asal dalam bahasa Arab, al-aqdu bil yad, ambil tangan orang, maknanya sebelah tangan. Sebagian para ulama mengatakan bahawa kaifiat salam yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat ialah melakukan salam dengan sebelah tangan. Dia ambil tangan orang, kita genggam tapak tangan kita, bertemu tapak tangan dia, kita salam. Goncang tak goncang tu itu tak ada hal. Nak goncang boleh, tak nak goncang boleh. Tetapi sabit dalam hadis, dalam riwayat, salam Nabi dan para sahabat sebelah tangan, bukan dua belah, sebelah tangan. Maka ini yang dianggap lebih tepat oleh ahli hadis dan sebagian para ulama, bahawa musafahah bil yad tu maksudnya satu tangan saja. Jadi kalau salam dua tangan, mereka kata tidak tepat dari sudut maksud asal. Maka sebab itu sebahagian para ulama mengatakan musafahah itu bermaksud sebelah tangan. Manakala pendapat dari kalangan para ulama mazhab Hanafi dan Maliki, mereka berpendapat sebaliknya. Mereka kata dua-dua belah tangan lagi bagus. Mereka kata kedua-dua belah tangan itu lebih erat, kedua-dua belah tangan itu lebih mencapai maksud, lebih sunnah. Maka di sana ada perbezaan pendapat tentang kaifiat salam. Ada yang mengatakan sebelah tangan lebih sunnah, kerana maksud asal dalam musafahah ni salam sebelah tangan yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat, sebelah tangan. Manakala pendapat Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid dalam fatwa Islam QE, dia mengatakan sebelah tangan adalah sunnah, manakala dua belah tidak sunnah. Tetapi kalau dilihat dalam fatwa-fatwa daripada ulama-ulama mazhab, maka mereka mengatakan bahawa kedua-dua belah tangan adalah lebih erat, lebih mencapai maksud dan lebih menepati tujuan sunnah, sebagaimana yang dipegang oleh fuqaha dalam mazhab Hanafi dan fuqaha dalam mazhab Maliki. Maka diriwayatkan bahawa orang yang awal-awal memulakan budaya salam di kalangan masyarakat Arab adalah orang-orang Yaman. Orang Yaman ni mereka orang asal yang mula bersalam, berjabat tangan bila jumpa dan berpelukan bila pulang dari musafir. Walau bagaimanapun, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ada beberapa isu yang perlu kita selesaikan berkenaan dengan salam ni, iaitu cara-cara salam yang dibenci atau dilarang. Yang pertama ialah sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, di antara salam yang dilarang ialah salam membongkokkan badan. Ni tak mau. Sambil salam orang kita pergi bongkok badan, itu tak mau.
Itu bukan dari sunnah Nabi SAW. Kita pergi salam orang, kita duk bongkok tangan, bongkok badan. Itu bukan sunnah. Bahkan ianya dilarang di dalam agama. Ini kerana daripada Anas bin Malik, mereka berkata kepada Nabi SAW, sahabat Nabi ni, mereka satu kaum yang hebat. Mereka ni memang selalu nak yang terbaik untuk agama mereka. Jadi kata Anas bin Malik, kunna nas'alu Rasulullah SAW. Kami pernah tanya Rasulullah SAW, adakah kami boleh tunduk, bongkokkan badan kepada satu sama lain. Jumpa dengan raja, jumpa dengan ketua, jumpa dengan tokoh-tokoh yang hebat, kita pergi tundukkan badan, kita salam sampai cium tangan, tunduk kepala, adakah boleh? Maka jawab Rasulullah SAW, qala la. Nabi kata tak boleh. Hadis riwayat At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Maka kata Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi adalah seorang ulama mufassir. Imam Al-Qurtubi adalah seorang ulama mufassir yang menafsirkan ayat larangan tunduk kepada makhluk. Kata Imam Al-Qurtubi yang meninggal pada tahun 671 Hijrah. Kata Imam Al-Qurtubi, apabila bersalaman seseorang, maka jangan dia bongkokkan badan, jangan dia tunduk, tak boleh. Dan tidak boleh mencium, wala an yuqbil, dan jangan cium ma'assalam yadahu, jangan dia tunduk bongkok dan jangan dia cium, tak mau. Kata Imam Al-Qurtubi, janganlah seseorang ketika dia salam, dia tunduk dan dia mencium tangan. Ini kerana membongkokkan diri, membongkokkan diri ni, al-ihna' ni, atau ihanah, menghinakan diri atau merendahkan diri, ala makna tawaddu', dengan tujuan untuk kita merendahkan diri kita. La yanbaghi illa Allah, la yanbaghi illa lillah, tidak boleh melainkan hanya kepada Allah. Dalam tafsir Al-Qurtubi, kata Imam Al-Qurtubi, kata kita salam dengan orang, kita pergi cium tangan dia, kita bongkokkan badan, tidak boleh, kerana ia mengandungi unsur tawaddu', unsur ihanah, unsur menghina diri, unsur merendahkan diri di hadapan makhluk. Fala yanbaghi, tak boleh, kerana ia hanya untuk lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu kalau kita nak cium tangan mak bapak kita, kita nak cium datuk kita nak cium orang-orang yang tua, nak orang yang tua cium tangan mereka, itu boleh. Cium tangan ni ulama membenarkan dengan syarat pada orang-orang yang berhak. Jumpa ulama ke, jumpa orang tua ke, jumpa ketua ke, tapi cium tangan. Suami nak cium tangan isteri, cium tangan anak kecil, boleh. Tetapi bukan dalam bentuk ta'zim, menundukkan diri, merendahkan badan, itu tidak boleh, kerana ianya dilarang oleh Nabi, oleh Allah di dalam Al-Quran, bahawa kita hanya boleh merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu dilarang.